tidak berada dalam kerugian. 3 golongan: orang beriman, orang beramal soleh, orang yang berpesan-pesan dengan kebenaran dan kesabaran. Wallahu a'lam. Baik, kita teruskan kepada tafsir dan ulasan, di mana dia buat tajuk misi hidup manusia atau keadaan orang mukmin dan orang kafir. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya surah Al-Azim. Mafhumnya, demi masa, ayat pertama demi masa, ayat kedua sungguhnya manusia dalam kerugian, ayat yang ketiga jadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling berpesan agar menurut kebenaran dan berpesan agar bersabar, ini menghadapi khalangan. Tafsir dan ulasan. Firman Allah SWT mafhumnya demi masa. Sesungguhnya surah Al-Azim, firman Allah SWT mafhumnya bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr. Surah Al-Azim mafhum demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Ayat 1-2 surah Al-Asr. Allah SWT bersumpah dengan Al-Asr yang bermaksud masa, detik zaman yang dilalui oleh manusia. Masa mengandungi pelbagai pengajaran, keadaan malam siang yang silih berganti, suasana gelap dan cerah, dan yang bertukar ganti, peristiwa, keadaan dan kepentingan lain di dunia sentiasa berubah. Ini dia, Jadi masa itu sentiasa berubah. Dalam berlalunya masa, keadaan sentiasa berubah. Macam kita sebut tadi mula, musim sekarang, sebelum ni musim panas, akan musim luruh, nanti ni musim sejuk, balik musim bunga. Benda tu berubah, berkitar. 2020 akan berakhir pada musim sejuk bulan 12 nanti, masuk 2021, dan sentiasa berubah keadaan. Tahun 80-an, 90-an, 2000-an, 2010-an, 2020-an, yang muda menjadi tua, yang kanak-kanak menjadi remaja, yang remaja menjadi dewasa. Lalu ini masa menunjukkan perubahan-perubahan pada kita semua. Ini menunjukkan adanya pencipta yang Maha Esa dan memiliki kuasa yang tidak terbatas. Itulah tanda kekuasaan Allah SWT yang tak terbatas. Allah Ta'ala boleh merubah keadaan manusia dengan berlalunya masa, tetapi Allah Ta'ala masih tetap wajibul wujud. Zat, Allah Ta'ala itu dengan zat dan sifatnya yang tetap. Allah Ta'ala itu sedia ada, tidak berakhir. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Allah Ta'ala bersumpah dengan masa dan menegaskan bahawa orang yang hanya memberi penumpuan pada kerja-kerja dunia dan menyimpang daripada kebenaran dalam urusan perniagaan serta kehidupan mereka berada dalam kerugian. Menegaskan bahawa orang-orang yang hanya memberi penumpuan kepada kerja-kerja dunia dan menyimpang daripada kebenaran dalam urusan perniagaan serta kehidupan mereka berada dalam kerugian, kebinasaan dan gejala hakisan. Allah Ta'ala bersumpah dengan masa bahawa manusia ini sesungguhnya manusia yang hanya semata-mata mengejar dunia, memburu dunia, menumpukan pada dunia, mereka ini akan rugi. Kita tengok, kita sendiri pun kita dah tahu. So itulah adanya lagu Andai Boleh Diundurkan Masa. Andai kita boleh balik ke masa muda kita, tentunya kita akan berbuat sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita pernah buat dahulu. Saya fikir tuan-tuan, dalam fikiran tuan-tuan pun berada perasaan begitu. Kalaulah boleh kembali ke alam persekolahan,
Nescaya kita akan belajar bersungguh-sungguh untuk memburu lebih kejayaan. Tapi oleh kerana kita tidak melihat kepada alam akhirat yang akan kekal abadi nanti sebagai tempat tinggal kita yang selama-lamanya, kita hanya melihat kepada dunia yang sementara, maka kita akhirnya berada dalam kerugian. Melainkan orang yang dikecualikan oleh Allah sebenarnya dia akan disebutkan nanti. Ya. Apabila Allah SWT bersumpah dengan masa, maka ini membuktikan kemuliaan dan kepentingan masa pada manusia. Lantaran itu Rasulullah SAW bersabda menerusi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, la tasubbud dahr fa inna Allah huwad dahr. Atau kamu qala sallallahu alaihi wasallam, mafhum, janganlah kamu mencela masa, kerana Allah Taala itu sinonim dirinya dengan masa. Maknanya Nabi itu sangat dalam. Jangan mencela masa. Jangan kita menyalahkan masa. Masa tak salah. Yang salah kita kerana tidak memanfaatkan sepenuhnya masa yang diberi pada kita. Sebab itulah Nabi SAW bersabda dalam hadis yang masyhur tersebut awal-awal tadi, rebutlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Jangan tunggu-tunggu. Ni nak tunggu pencen dulu, baru nak pergi beramal. Jangan tunggu. Adakah kita kau yakin masa kami berlari kita? Belum tahu lagi. Jadi jangan salahkan masa. Kerana Allah Ta'ala itu sinonim dengan masa. Imam Ar-Razi pula menjelaskan bahawa ayat ini sebagai peringatan pada manusia bahawa mereka berada dalam kerugian dan kekecewaan. Itu dia. Ayat yang kedua itu, kata Imam Ar-Razi, adalah ulama tafsir yang terkenal ini, adalah peringatan kepada manusia. Memperingat manusia, ingat, jangan sia-siakan masa. Kalau kamu sia-siakan masa, kamu akan rugi. Baik, wallahu alam. Ada ulama yang berpendapat maksud al-asr ialah solat asar atau waktu solat asar dengan tujuan untuk memuliakan masa itu atau disebabkan kemuliaan dan kelebihan yang terdapat dalam masa itu. Oleh kerana itulah kebanyakan ulama mentafsirkan solat asar sebagai solatul wusta. Ini berdasarkan kepada ayat. Ayat yang kita baca, ayat dalam surah Al-Baqarah. Auzubillahi hafizu 'ala salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jadi solatul wusta ini ada ulama mentafsirkan ia adalah sembahyang asar. Kenapa? Kerana sembahyang asar itu berada di penghujung hari, di pertengahan hari. Kalau kita kira daripada subuh, duduk tengah-tengah dia. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, duduk tengah-tengah. Kalau mengikut hari dalam hijriyah, solat asar tu akhir sekali, nombor 5. Maghrib yang pertama, isyak kedua, subuh ketiga, zuhur keempat, asar kelima. Itu. Ia juga menggambarkan tentang sisa umur dunia adalah singkat, ibarat tempoh masa di antara waktu asar dengan waktu maghrib. Lantaran itu manusia perlu bekerja keras dengan melakukan kegiatan yang tidak membawa apa-apa kerugian kerana masa terlalu singkat dan manusia tidak mungkin mendapat semula masa yang telah berlalu. Begitulah. Masa yang telah berlalu memang kita tak akan dapat balik. Jadi setiap masa kita kena manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau rehat, rehatlah betul. Kalau kerja, kerjalah betul. Kalau beribadah, beribadahlah betul. Jangan sambil lewa. Kata masa itu tidak akan berulang. Masa muda hanya sekali sahaja. Masa remaja hanya sekali sahaja. Masa dewasa hanya sekali sahaja. Masa tua hanya sekali sahaja. Dan hidup di dunia ini pun hanya sekali sahaja. Maksud perkataan al-insan dalam ayat ini ialah jenis manusia, dan huruf lam pastinya lamul jins.
Ya, ada yang berpendapat huruf lam yang terdapat pada perkataan al-insan merujuk kepada golongan tertentu, sebenarnya diriwayatkan oleh